Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Jurukuasa Masjid Badar, Ahli Jurukuasa Khariah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pada hari ini kita sambung perbincangan muzakarah Risalah Kifayatul Mubtadi. Kita berhenti hari itu ke surat berapa? Ada tanda tak? Ke surat 30? 20. Betul tak? Engkau surat 37. Muka surat 37. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Kita ulang sikit, atas sekali, sikit ya. Rukun iman yang keempat, beriman dengan segala kitab. Rukun iman yang keempat, beriman dengan segala kitab. Beriman dengan segala kitab ini ada dua cara. Jadi kita maklum dah, rukun iman semua 6. Yang pertama, kita beriman Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Yang kedua, kita beriman dengan seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita beriman dengan segala malaikat alaihi wassalatu wassalam. Kemudian pada malam ni rukun iman yang keempat, beriman dengan segala kitab. Beriman dengan kitab ni dia ada dua cara juga. Semua tiap-tiap rukun iman tu dia ada dua cara untuk kita beriman. Yang pertama cara umum, yang kedua secara detail. Beriman kepada Allah cara umum, kita yakin Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Ada sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Seluruh sifat kesempurnaan itu sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Kemudian kita beriman secara tafsil. Wajib kita belajar satu persatu sifat Allah dengan dalil-dalil dia. 20 sifat. Ataupun setengah ulama' dia kata memada kita belajar 13 sifat berserta dengan dalil-dalil dia. Dan wajib kita i'tiqad tiap-tiap satu daripada sifat Allah. Beriman kepada Rasul pun dua cara. Beriman secara umum dan beriman secara detail. Beriman secara umum kita yakin ada bagi Allah Ta'ala beberapa orang Rasul. Allah yang lantik
Jadi Rasul ni manusia lelaki yang merdeka, yang diberi wahyu kepada mereka untuk mereka beramal. Dan wajib mereka sampaikan kepada yang lain. Berapa bilangan Rasul? Ramai. Adapun Nabi lagi ramai. Bilangan Rasul ni khilaf ulama. Setengah kata 313, setengah kata 314, setengah kata 315. Kita beriman secara umum, ada bagi Allah ni Rasul-Rasulnya yang ramai. Tetapi beriman secara tafsil, wajib kita beriman dengan 25 orang Rasul itu. Itu maklum. Nabi Adam AS, Idris AS, Nabi Hud AS, Nuh AS. Sampailah 25 tu kita maklum. Beriman kepada malaikat pun dua cara. Cara umum, cara detail. Cara umum kita yakin ada bagi Allah Ta'ala melantik malaikat-malaikat yang mana mereka ini dijadikan daripada nur. Mereka tidak bersifat dengan sifat manusia. Bukan lelaki, bukan perempuan, tak makan, tak minum, tak kahwin, tak tidur, tak buat perkara maksiat. Malaikat ni amat-amat banyak. Berapa banyak? Wallahu alam. Seorang pun daripada makhluk Allah Ta'ala tidak mengetahui. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala semata-mata. Kemudian beriman secara detail 10 ketua malaikat yang ada kaitan dengan tugas-tugas yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada mereka. Di antara mereka, tugas mereka itu dengan kita, manusia. 10 yang kita maklum. Jibril AS menurunkan wahyu. Mikail AS menurunkan hujan dan rezeki. Israfil AS tiup sangkakala. Israfil tiup sangkakala. Israel menyebut nyawa. Raqi Atid mencatat amalan. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah, Malik Ridwan menjaga syurga dan neraka. Itu maklum bagi kita. Itu maklum bagi kita. Dan pada malam ni, kepercayaan kepada rukun iman yang keempat. Beriman dengan segala kitab pun ada dua cara. Yang pertama beriman secara umum. Yang kedua beriman secara detail. Baik, kita ulang sikit beriman secara umum tu. Beriman dengan segala kitab ini ada dua cara. Pertama, beriman dengan secara ijmal, umum. Iaitu beriman secara umum, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf yang berakal dan cukup umur percaya bahawasanya. Kita kena yakin dalam hati kita. Kita kena beriman, kita i'tiqad. Yakin, jangan ragu-ragu dalam hati kita. Benar bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa banyak kitab daripada langit kepada segala rasul-rasulnya, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi ada bagi Allah ni menurunkan kitab kepada rasul-rasul dia. Undang-undang, hukum hakam, panduan kepada Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Adam alaihissalam adanya kitab, adanya undang-undang. Sampailah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam, kesemuanya alaihi wassalatu wassalam. Kesemuanya kitab tu. Sama ada kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang lain termasuk Nabi kita, Rasul kita. Mengandungi khisasun. Iaitulah cerita-cerita dalam Quran. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Adam. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Khisasun. Cerita-cerita. Inilah kita kena faham. Qisasun, cerita-cerita ni kita kena ambil peduli, kita kena ambil faham daripada sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala cerita kepada kita untuk kita ni mengambil pengajaran. Contohnya cerita Nabi Allah Lut alaihi salam. Ada kesannya di Jordan, Laut Mati. Umat-umatnya yang tak dengar cakap Nabi Lut alaihissalam,
sehingga akan ditenggelamkan umat-umatnya di laut mati. Allah Ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Fikir olehmu, hai orang yang ada penglihatan. Tengok, fikir. Tengok, fikir. Ambil pengajaran. Itu cerita-cerita. Begitu juga cerita-cerita mengenai jati diri keluarga kita, keturunan kita, negeri-negara kita, bangsa kita. Kita kena ambil peduli. Barulah kita ni membina jati diri kita. Baru orang tak boleh main, tak boleh pelekeh kita. Orang tak boleh hina kita. Kita ada jati diri kita. Kalau orang Kedah, dia ada jati diri orang Kedah. Kalau Bugis, dia ada perjuangan Bugis. Kalau Jawa, dia ada perjuangan daripada orang Jawa. Itu kita anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Begitu. Macam negeri Kedah ni, Allah bagi banyak kelebihan. Tamadun negeri Kedah ni, dia ada sebelum daripada zaman Nabi Muhammad. Awal lagi. Lah ada orang, ada wujud lama lah. Arab belah Arab, kita belah kita. Masa ketika itu dah wujud dah tamadun di negeri Kedah Darul Aman. Masa tu tak nama Kedah Darul Aman lagi lah. Yang mana orang-orang kita ni, apa dia? Bangsa kita ni bertamadun, apa dia? Kita ni berdagang dengan orang-orang luar yang mana mai ambil biji besi di Mabuk. Di Mabuk. Itu tamadun kita. Itu tamadun kita dulu hebat. Pedagang-pedagang mai. Dan Islam di negeri Kedah ni pada tahun 1136 Masihi. Adapun Melaka tahun 1400 lebih. Awalnya Islam. Sebelum daripada negeri-negeri tanah Melayu lain ni, yang awalnya Kedah. Sebelum tu diperlak. Dicampar. Diperlak, dicampar, kemudian mai di Kedah. Petani pun lambat. Dekat 300 tahun dekat-dekat barulah Islam raja petani. Kita ni awal lagi. Tu maknanya apabila kita faham benda tu, kita kena pegang agama lah. Sebab tok nenek kita dulu terima Islam. Mereka mengamalkan Islam dalam kehidupan. Dalam semua perkara. Dalam bab kehidupan, diolahkan dengan agama. Kalau tengkolak, dia seumpama menempati sunnah memakai serban. Sebab dia kata ubun-ubun. Kalau baju Melayu, dia sampai katuk bahagian punggung dan dia ada 3 poket, Islam, iman dan ihsan. 5 kancing baju menunjukkan 5 rukun Islam. Tu dia. Orang dulu-dulu buat rumah, tak gaduh pakai aircon, sejuk. Buat masjid, tak gaduh pakai speaker, suara deras bergema. Tu orang dulu. Lah nak cari tukang buat rumah pun tak ada orang Kedah. Mati habis ya. Dan kesenian yang paling halus adalah Kedah dan Petani. Kalau orang tulis Quran, yang paling tepat, jarang salah, Kedah Petani. Itu kajian di Muzium Quran Naratiwan. Adapun tulisan daripada negeri Jawa, banyak yang jatuh dan silap. Ada ayat tak cukup, ada ayat yang ulang. Tapi kalau Kedah, Tani, halus, Kelantan. Begitu juga pertukangan. Baik daripada segi tulis Quran, baik daripada segi buat kerih, hebat. Orang Kedah, orang Tani, orang Kelantan. Kalau buat bot, buat kapal sampan perahu ni, orang Kelantan, Terengganu dan Petani. Kalau tukang rumah ni, belah Kedah. Itu hebat ukiran mereka. Itu maknanya jati diri kita. Habis. Itu orang duk main pelekeh kata Melayu ni tak erti apa malah.
mundur. Itu Melayu hak tak erti Melayu. Melayu hak erti Melayu ni dia tak lagu tu. Dia kuat dengan pegangan agama dia. Nah. Dia kuat dengan pegangan agama dia. Begitu. Baik. Jadi dalam Quran dan kitab-kitab yang lain, Allah Ta'ala cerita kisah-kisah qisasun, mawa'izun, iaitulah pengajaran yang boleh diambil daripada Al-Quran ataupun kitab-kitab itu. Wa'dun, iaitulah janji-janji baik. Wa'idun, janji-janji yang buruk. Bisyarah, berita-berita gembira. Nizar, nazrah, duka, berita yang duka. Amar, perintah, suruhan dalam Al-Quran dan kitab-kitab. Dan nahi, tegahan. Semua tu sama ada cerita, pengajaran, janji-janji yang buruk, berita gembira, berita duka, suruhan, amar dan nahi, tegahan adalah benar kesemuanya dalam kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha termulia. Diturunkan dia akan kitab-kitab kepada Rasul itu oleh malaikat Jibril alaihissalam daripada Luh Mahfuz. Kata setengah ulama, daripada seorang malaikat. Baik. Seumpama Al-Quran itu diturunkan malam nuzul Quran 17 Ramadan. Ketika itu Nabi berada di 17 Ramadan, diturunkan akan wahyu yang pertama, nuzul Quran. Masa tu Nabi di Mekah. Ayat Al-Quran ni ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah dilantik menjadi Rasul 40 tahun sampai 13 tahun di Mekah. Dan apabila 13 tahun di Mekah, berhijrah ke Madinah selama 10 tahun. Maka wafat. Dalam 23 tahun itulah Al-Quran diturunkan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, melalui asbabun nuzul, sebab-sebab kejadian yang Allah Ta'ala telah takdir pada azali. Sampai masa Allah buat macam tu. Contoh, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan Allah Ta'ala ya Rasulullah? Sedangkan tokoh-tokoh berhala yang disembah oleh musyrikin ini berbagai-bagai bentuk. Ada pada kayu, batu, besi, timah, daripada raksa, daripada batu, macam-macam yang berada di keliling Kaabah. Bagaimana hal keadaan Allah Ta'ala ya Rasulullah? Nabi diam. Nabi tak boleh jawab. Sampailah malaikat Jibril alaihissalam menurunkan surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasal apa turun ayat tu? Oleh kerana asbab daripada soalan para sahabat kepada Rasul tentang bagaimana hal keadaan Tuhan. Benda tu Allah Ta'ala telah program, telah tentu pada azali sampai masa Allah Ta'ala buat. Sampai masa Allah Ta'ala buat, turun Quran. Ayat tu. Sampai masa Allah Ta'ala buat, turun ayat tu. Begitu. Jadi pada 17 Ramadan, malam nuzul Quran itu, malaikat Jibril alaihissalam dia ambil semua 30 juzuk, salin di Lauh Mahfuz, dan kesemuanya disimpan 30 juzuk itu di Baitul Izzah, langit yang ketiga. Bait ni ada 3. Baitullah di Mekah. Langit ketiga Baitul Izzah. Langit yang ketujuh Baitul Ma'mur. Sama aja kedudukan dia. Daripada bumi ini Kaabah. Langit yang ketiga Baitul Izzah. Langit yang ketujuh Baitul Ma'mur. Sama aja kedudukan. Itu sebagai arah kiblat, pusat dunia. Maka malaikat Jibril alaihissalam salin semua 30 juzuk, simpan di langit yang ketiga Baitul Izzah. Kemudian diturunkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah,
namanya ayat Makkiyah. 10 tahun di Madinah, namanya ayat Madaniyah. Walaupun Nabi duduk negeri mana pun, tahun yang ke-13 ni, kerasulan, namanya ayat Makkiyah. Sebab sebelum hijrah. Selepas hijrah, namanya ayat Madaniyah. Kerana telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu kita boleh belajar dalam usul tafsir. Kita boleh belajar dalam bab yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Sebab apa ayat ni turun, sebab apa ayat ni turun, sebab apa ayat ni turun. Itu dalam ilmu asbabun nuzul. Ilmu Quran. Banyak kalau kita nak mengaji. Kalau khusus nak mengaji bidang Quran ni, dengan qiraatnya, dengan asbabun nuzulnya, dengan usul Qurannya, 10 tahun baru alim. Begitu juga macam kita mengaji kitab. 10 tahun baru nak boleh ilmu. Nahunya, sorabnya, balaghahnya, mantiknya, usul fiqhnya. Dia begitu proses dia. Mengaji itu, mengaji, ambil tahu, ambil faham. Sebab dia begini, 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 begini. Barulah ilmu kita ni tahqiq, mantap. Sebab apa kata lagu ni? Ada jalan ambilan dia begini sebab dia. Begitu. Dia contohnya macam kita ni makan laksa. Kita kata laksa satu, kita ambil laksa, suap dalam mulut nak buat tak erti. Tapi kalau orang hak erti buat, dia tahu ramuan dia. Apa dalam kuah ni? Ikan. Apa dia lagi? Belacan. Apa lagi? Garam. Apa lagi? Cabai. Sukatan dia tu kena bagi elok. Kalau lebih belacan, tak boleh makan payau. Kalau lebih garam, masih empiang, tak boleh makan. Kalau tawak pula tak sedap. Kalau pedas tu langsung, tak boleh makan. Dia kena sukat tu. Itu maknanya cara belajar. Cara belajar. Kita hak mengaji ni mudah je. Hak kuliah umum ni. Kalau kita pergi mengaji di pondok, cuba pergi dengar tengok. Kadang-kadang lena sekerat, tak faham apa. Tok guru ajak ba tu 6 hari. Huruf ba aja 6 hari. Jenuh kita. Tu ilmu luah. Ustaz Gadiak kita ada tahu, dia duduk dengan Tok Guru Pak Ya dia. Tok Imam kita. Mengaji di Mekah dulu. Dia tahu cara mengaji ni payah. Tak ada kata mengaji ni mudah, tak ada. Kita tanya Tok Guru Halim. Tok Guru mengaji dulu payah ke senang? Tak ada jawab, oh senang ya. Tak ada. Semua jawab, oh payah. Payah. Dengan duit tak ada, dengan susah. Dengan nak belajar kena sabar. Ujian begitu, begini. Payah nak boleh ilmu ni. Tapi kalau sabar, insya-Allah dapat ilmu. Okay. Kita akan dapat ilmu. Mengaji ilmu falak. Kita kata baik suara mengaji. Beli kalender, tengok kalender, masuk waktu ke berapa senang. Kalau mengaji ni, Allahu Akbar. Dia kena pandai matematik. Kalau alim ilmu falak, tahun depan hijrah hari apa kita tahu dah. Awal tahun hijrah tu hari apa tu boleh kira dah. Dengan keadaan buah nyok bayang dia lagu ni berapa hari nak luruh, boleh reti dah. Tu ilmu falak. Nak ukur arah kiblat dan nak mengetahui takwim hijrah dan nak mengetahui masuknya waktu itu. Dia kena kira. Law ni apa dia? Tu koordinat yang kita tengok waist. Tu semua tu dalam ilmu falak. Bukan mudah. Bukan senang. Bukan senang. Jatuh ke fatwa masa Syekh Badruddin, dia kata ahli falak ni payah. Kadang-kadang seorang je hak boleh alim betul-betul tu. Ilmu tu payah. Tu baru satu ilmu. Tu kita jalan mana kita tak mau
kita tak mau ikut imam mazhab, tak boleh. Kita tak ada alat. Bahasa Arab pun tak erti. Kadang-kadang tukar ana dengan enta. Nah. Ana dengan enta pun tukar. Tambah hak lain. Kita tak erti. Kita tak ada alat. Oleh kerana tak ada alat, kita kena ikutlah. Semayang rukunnya 13. Ulama kaji siap, dia buat 13 rukun. Kalau kita nak pergi cari satu-satu hadis, pakai tak semayang. 13 tu nak cari hadis mana? Hadis takbir, hadis Fatihah, hadis rokok, hadis i'tidal, hadis mana suruh sujud tu. Sujud tu pula 7 anggota. Mana hadisnya? Jenuh kita. Jenuh. Dalam ibadah, dalam masalah fiqh, taklid imam mazhab. Dalam masalah usuluddin, kita kena belajar i'tiqad dengan dalil yang sendiri. Kita tak boleh sandarkan kepada orang dalam bab keimanan. Begitu. Baik. Jadi ada bagi Allah ni menurunkan kitab kepada Rasulnya. Dalam kitab tu ada cerita-cerita. Ada cerita pengajaran. Ada janji baik. Janji buruk. Dan cerita-cerita yang gembira. Cerita-cerita yang sedih. Suruhan. Perintah Tuhan. Dan larangan daripada Allah Ta'ala. Larangan. Nahi. Larangan. Amar. Suruhan. Dan adalah semua tu dalam kitab-kitab benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan dia akan kitab itu oleh Jibril, malaikat Jibril alaihi salam daripada Lauh Mahfuz. Dia pergi ambil di Lauh Mahfuz tu, dia sampaikan kepada rasul-rasul yang telah Allah Ta'ala suruh, yang telah Allah Ta'ala perintah. Kata setengah ulama daripada seorang malaikat, malaikat muqarrabin. Kedua, beriman dengan secara tafsil, beriman dengan kitab dengan secara detail. Iaitu beriman dengan kitab secara detail, wajib kita percaya bahawasanya yang terbesar daripada segala kitab-kitab itu ialah 4 buah kitab ni banyak. Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul. Banyak. Banyak mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Suhuf nama dia. Suhuf Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam ni, umat dia minta, wahai Musa, kami nak undang-undang. Pilah minta kepada Allah undang-undang supaya kami nak ikut undang-undang. Maka Nabi Musa pun bermunajat di Bukit Tur Sina. 40 hari, 40 malam dan kena berpuasa dan mesti bersugi. Kalau tinggal puasa sehari, kena ulang lain 40 pula. Kena kira hari yang baru lain. Gaya nak cukup 40, lupa sugi. Tambah lagi. Jadi 80 hari. Terlupa. Kena kira lain. Apabila munajat dapatlah suhuf, Nabi Harun jaga umat. Nabi Musa alaihissalam dah dapat dah hukum syariat. Maka nak buat baliklah syariat ni kepada umat. Undang-undang hak Allah bagi ni kepada umat. Dah munajat dah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dah undang-undang yang tertulis di suhuf, papan. Maka pilah nak balik kepada umat. Balik-balik tengok-tengok umat ni sembah lembu, tokong lembu Musa Samiri. Apabila sembah tokong lembu Musa Samiri itu, Nabi Musa ni marah kepada Nabi Harun. Macam mana jaga umat? Musa Samiri ni tipu umat. Pasal apa? Kempen hak ke arah hak tak terpakai ni, dia ramai. Kempen hak betul ni, dia payah orang nak ikut. Tanya IJK, nak buat kuliah ni mudah ke payah? Payah. Saat lagu tu, saat lagu ni nak tok. Bukan senang. Nak buat jadual. Saat lagi buat jadual, ustaz tak boleh main. Pening kepala. Saat lagi tak main, jemaah bunyi. Nak kena cari orang ganti.
Bukan senang. Nak buat benda elok ni. Hak benda tak elok senang cepat. Musa Samiri ni dia impun mah buat lembu. Dia nak angkat Firaun. Nabi Musa nak angkat Firaun. Nabi Musa beriman. Musa Samiri anak angkat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bela dia. Sebab mak dia tahu dia. Anak luar nikah. Bela. Dia tengok tapak kaki kuda malaikat Jibril ni pijak, omput akan tumbuh. Pijak, omput akan tumbuh. Dia ambil debu tu. Buat lembu, debu tu sumat baling masuk dalam mulut lembu. Yang dibuat daripada mah, maka bunyilah bong. Pakat semua habis. Nabi Musa buat balik dah hukum hakam. Abang dulu kita sambung. La haula wala quwwata illa Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Kedua, beriman dengan secara tafsil, iaitu wajib kita percaya bahawasanya yang terbesar daripada segala kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan itu kepada Rasulnya itu 4 buah kitab yang besar ni 4. Maklum dah. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tu maklum. Tu wajib kita beriman. Semua kitab tu Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya dengan sebenar. Iaitu 4 buah tu. Yang pertama kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Bukan bahasa Arab. Kitab Taurat ni di dalam bahasa Ibrani. Sebelum daripada kitab Taurat, maka turunnya suhuf. Hak kita sebut tadi. Undang-undang ni dia berlain-lainan.
Syariat Nabi Musa lain, syariat Nabi Ibrahim lain, syariat Nabi Adam lain, dia tak serupa. Nah, syariat Nabi dulu ni, contoh, kalau puasa, kalau ayak macam ni boleh minum, tapi kalau buat ayak teh, hak masak, buat ayak kopi tak boleh. Tapi kalau ayak macam ni tak kena api boleh minum. Itu syariat dulu. Syariat Nabi kita tak, apa pun tak boleh makan. Daripada naik fajar sampai terbenam matahari, apa pun tak boleh makan. Itu syariat Nabi kita. Syariat Nabi dulu, kalau buah pisang tu, tak masak apa, tak kena api, boleh makan. Tapi kalau goreng, bakar tak boleh. Syariat Nabi kita, apabila pakaian kena najis, buang najis, basuh siram, suci lah. Syariat Nabi dulu kena koyak gunting buang. Tampal dengan kain baru. Nah. Syariat Nabi dulu, kalau nak bertobat, hang salah ngaku, aku salah ngahang, hang bunuh aku bunuh hang, baru Allah Ta'ala terima taubat. Tu dia. Kalau lagu tu mati habis umat Nabi Muhammad, kalau lagu tu lah ni. Nah. Kan baru ni 2 minggu, hang kata aku kata hang, hak tak betul, hak betul pun dia sama banyak. Kalau syariat macam Nabi dulu, kena bunuh hang, bunuh aku bunuh hang, baru Allah Ta'ala terima taubat. Umat Nabi kita dah, maaf nak, saya lajak, maaf. Tak apa, senang. Dengan rahmat, berkatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia jadi mudah. Allah Ta'ala permudahkan kepada kita. Umat Nabi dulu, syariat dia lain-lain. Cuma syariat yang ada pada kita, yang dikekalkan oleh Allah kepada syariat kita melalui syariat Nabi Ibrahim, di antaranya tawaf, di antaranya sa'i, di antaranya bertahlul cukur, di antaranya buang bulu-bulu, cukurlah tahlul, di antaranya korban, di antaranya, itu syariat melontar. Itu syariat Nabi Ibrahim AS. Itu dalam sembahyang kita selawatkan Nabi Ibrahim. Pasal apa tak selawat Nabi semua? 25 orang tu selawat pergi semua. Jenuh kita. Pasal kita ni jalur daripada Nabi Ibrahim AS. Daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi kita ni keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS. Baik. Adapun kaum Yahudi Bani Israel, banyaknya daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam. Begitu. Kita Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Kemudian kita beriman Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Bahasanya di dalam bahasa Ibrani. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Cerita Nabi Musa ni paling panjang sirah dia. Berdepan dengan Firaun, lawan Firaun, berdepan dengan Musa Samiri, berdepan dengan pelbagai ujian daripada umat. Mukjizat hak Allah bagi ni amat banyak kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala balakan umat. Duit Pibeli tengok-tengok jadi kertas biasa. Tak ada tulisan. Tak laku habis. Wahai Musa, berdoalah. Kalau Allah Ta'ala hilangkan bala ni, kami nak beriman kepada Allah Ta'ala. Hilang-hilang buat pula. Dahaka pula. Mai bala kata, besar. Lompat naik atas budak, mati budak. Wahai Musa, berdoalah. Kalau Allah Ta'ala hilangkan bala ni, kami nak beriman. Nah? Apabila hilang bala tu, dahaka pula. Mai pula ayak bertukar jadi darah. Hanyak nak minum tak boleh. Wahai Musa, berdoalah supaya hilang bala ni, kami akan beriman. Doa-doa buat lagi. Macam itulah kita. Kata habis PKP pakai nak main masjid, haram tak main pun hak nak main tu. Macam itulah. Apabila kena ujian, insaf, ingat kepada Allah Ta'ala. Boleh nikmat, lupa pula. Jadi kita minta Allah Ta'ala ni jaga kita. La haula wa la quwata illa billah il aliyil azim.
Tak mampu tolak keburukan, kemaksiatan. Tak mampu untuk taat, melainkan dengan izin daripada Allah Ta'ala. Cerita Nabi Musa ni panjang. Begitu juga Musa Samiri zaman Nabi Musa. Begitu juga cerita-cerita yang banyak tentang sirah yang berkaitan Nabi Musa AS. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud ni orang yang duduk di negeri Palestin. Dia ni rasul lagi pula raja. Anak dia pun menjadi raja. Iaitulah Nabi Sulaiman AS. Dan dia, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepadanya, rasul serta raja yang kaya. Pokok tanam di Baitul Maqdis tu, getah. Bukan macam getah sekerak ni, pokok lain. Dia keluar getah. Getah tu, apabila keluar, beku jadi mah. Beku jadi mah. Kaya. Dan Nabi Daud AS, dia ada ilmu melembutkan besi. Dan ilmu Nabi Daud AS ni dapat kepada orang Melayu. Apa dia? Buat kerih picit. Kalau kita picit kerih pakai melecup tangan. Orang dulu ada ilmu ni. Kerih tu dia picit. Picit nampak ibu jari ni. Perak. Tak melecup. Kita pegang petik-petik api pun melembung. Melecup tangan tu. Pasal apa tu? Tu ilmu daripada peninggalan Nabi Daud AS. Dia ada bacaan-bacaan dia. Tak ada dah, habis mati dah. Orang yang buat kerih picit ni tak ada dah. Kita cuba buat tengok. Putus jari. Tak boleh. Orang dulu ada ilmu ni. Kerih picit. Mahal lah kalau nak belilah. Kerih hak tak picit pun kalau hak antik beribu harga dia. 1,500 ke atas. 2,000, 3,000, ada hak 7,000. Kalau hak raja pakai tu belah-belah ribu. Mahal kerih ni sebab tukang tak ada. Tu ilmu Nabi Daud AS. Jadi diturunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud di dalam bahasa Qibti. Qibti ni daripada keturunan Fir'aun. Nabi Musa tu keturunan Bani Israel. Qibti ni keturunan Fir'aun. Jadi Nabi Daud AS diturunkan kepadanya kitab Zabur kepada Nabi Daud di dalam bahasa Qibti. Dan Injil diturunkan dia akan Injil itu kepada Nabi Isa AS. Bacaannya bacaan Injil di dalam bahasa Syriani. Kalau orang-orang dulu-dulu dia ada, kalau kita Arab Asmaul Husna. Begitu juga orang dulu-dulu mereka terkadangnya diijazahkan dengan nama-nama Allah Ta'ala di dalam bahasa Syriani. Barhatihin, karhatihin. Tu. Kalau dengar orang baca lagu tu, hak tu hak yang Syriani. Jin dengar, lari lentang bukang. Kalau orang dapat nak tu, jin dia takut dengan bacaan-bacaan nama-nama Allah Ta'ala di dalam bahasa Syriani. Jin-jin hak lama-lama dulu dia tahu, dia takut. Kita ni pakai hak yang Al-Quran lah. Baca ayat kursi. Ya. Baca kalau dia lari tak apa. Baca kalau dia gelak ayat kita balik, dia kata hang baca teruk pada aku. Jam kita. Kita baca ayat kursi, dia duk gelak. Gelak-gelak kita. Dia kata, baca teruk, aku baca elok pada hang. Jenuh kita. Lepas tu nak buat aku mana? Nak lawan dengan dia. Kalau jenis tu, kita kena kuat hati kita dengan zikir. Kena kejap, teguh hati kita tu dengan zikir. InsyaAllah dia akan lemah. Jin ni macam kita juga. Ada hak beriman, ada hak tak beriman. Hak beriman ni ada hak taat, ada hak tak taat. Hak taat ni, ada hak yang taat sikit-sikit, ada hak taat banyak. Ada begitu. Ada yang buah, ada yang tak buah. Begitulah. Baik. Jadi kitab Taurat
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam bahasa Syriani. Dan semua kitab ni telah dipesongkan dan tidak ada lagi kitab yang asli. Kalau orang kata, kita boleh menikah dengan ahli kitab, kita boleh makan sembelihan ahli kitab, jawab kata la, tak ada dah. Zaman Nabi tu boleh dah ada sikit-sikit lagi orang hak pegang agama Nabi Isa tu. La ni tak ada dah. Tak boleh makan kalau orang Kristian sembelih. Tak boleh kahwin dengan orang Kristian. Tu dia kata ahli kitab. Ahli kitab merujuk kepada mereka yang berpegang dengan Injil yang asli. Bible bukan Injil yang asli. Bukan. Dia tukar. Dia ubah. Tak boleh. Ni sekali duk dengar fatwa pula. Dia kata boleh makan sembelihan orang-orang ahli kitab. Boleh kahwin, sah, menikah dengan ahli kitab. Zaman tu tak ada dah. Habis dah. Itu kita kena ada ilmu. Jangan turut orang. Kita kena ada pegangan akidah kita. Syariat kita. Ni ada lagi orang duduk kata, di kampung tu ada lagi seorang dua duk beramal dengan agama Hanif. Kita kata kampung mana? Orang mana? Dia buat lagu mana? Dia kata sembahyang sehari 2 kali. Kafir. Bukan Hanif. Lepas turun Nabi Muhammad, tak ikut Nabi Muhammad, kafir orang tu. Na'udzubillah. Tak ada Hanif. Hanif tu setakat sebelum Rasul kita dilantik menjadi Rasul. Ketika dia Nabi tu. Ada Hanif. Selepas dilantik Rasul Muhammad ni, Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak ada lagi. Semua syariat terdahulu terbatal. Yang ada hanyalah syariat Nabi Muhammad sampai kiamat. Imam Mahdi turun akan laksanakan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa turun akan laksanakan syariat Nabi Muhammad. Tak boleh tukar, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Tu kita kena pegang kejap-kejap. Sembang apa lagu tu? Dia kata ada lagi ujung kampung tu. Duk beramal kat agama Hanif. Amal ke mana? Semayang sehari 2 kali. Bukan Hanif, kafir. Na'udzubillah. Tak ada dah. Apabila turunnya Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, semua wajib secara rasmi mengikut syariat Nabi Muhammad. Dia tak boleh tukar. Dan kitab Quranul Karim. Diturunkan dia akan Al-Quranul Karim. Baik. Masa zaman PKP tu, mereka duk marah mufti. Duk marah pejabat agama. Marah menteri agama masa tu. Mereka kata apa tukar syariat? Tak, bukan tukar syariat. Tak tukar lah. Kalau sembahyang 5, 5. Kalau subuh 2, 2. Kalau maghrib 3, 3. Cuma sembahyang jarak-jarak itu diambil kira sebagai ikhtiyat untuk mencegah darurat. Apabila habis zaman darurat, kapak balik. Hak duk ingat tu haram tak main lah. Tu ya. Tak tukar Dia kata tukar syariat. Hak Nabi buat elok dah. Pasal apa tak ikut Nabi. Itu dia ambil kira sebab hal keadaan darurat. Untuk menjaga menolak kemudaratan. La dara wa la dira. Tak tukar. Apabila elok, duk elok balik. Apabila duk elok balik, penuh dak masjid surau? Kuih kurang ada. Tambah kuliah lala. Dia jadi badar ni bagus alhamdulillah duk tara tu. Tambah mendak kurang mendak duk banyak tu. Kuliah tempat lain surut. Hak sebelum Covid 500 lah tinggal 200 setengah ya. Hak 200 setengah lagi hilang. Tak tahu pergi mana. Masjid Badar kena syukur banyak. Alhamdulillah. Dia tak luak. Dia tak luak. Tapi kalau mati seorang-seorang dia luak. Hak lain tak tambah. Dia kena kempen bagi tambah. Dia kena kempen bagi ramai. Buatlah lagu mana pun bagi ramai. Bagi menarik. Begitu.
Dan kitab Al-Quranul Karim, diturunkan dia akan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya Al-Quran di dalam bahasa Arab, maka sekalian isi kandungannya semua kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, suhuf, betul daripada Allah Ta'ala. Wajiblah kita percaya dan menerima dan beramal kesemuanya. Kesemua beramal kesemuanya merujuk kepada Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang dahulu, maka wajib kita percaya isinya, kandungannya betul dan benar daripada Allah Ta'ala. Tetapi tidak wajib kita menerima dan beramal dengannya dengan syariat Nabi yang terdahulu. Kita tak payah ikut dah yang dulu. Kita ikut syariat Nabi Muhammad. Kita ikut syariat Nabi Muhammad. Begitu. Habis. Inilah cara beriman dengan segala kitab. Habis. Tutup Saleh kata, kita fikirlah, usahalah, buatlah macam mana pun untuk menarik minat orang kepada agama. Ni kena berhenti. Kalau tak cemuih lari habis. Apa baca panjang-panjang, kami ada kerja, lapak, gastrik, sakit lutut. Berhenti. Kalau baca lagi, pada kali ni hari Rabu minggu ketiga kami tak main dah. Begitu. Baik. Rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kiamat. Tahniah kepada ahli jawatankuasa, imam, yang mana mereka berusaha untuk memajukan, untuk menarik anak qaryah ni untuk main ke masjid. Dengan keadaan suasananya selesa berbanding dengan dulu. Ada aircon, luas. Tandas pun elok. Tempat ambil sembahyang pun semua selesa. Fikir lagi apa pun, bagi maju. Fikirlah apa pun bagi maju. Pakat tolong. Jangan duk marah Tok Siak je. Apa Tok Siak? Tak cicak tak buang. Duk marah apa-apa kat dia. Kita lah patut kena buang. Tolong. Kelebihan dia tu besar. Menjaga rumah Allah Ta'ala. Besar. Ni duk marah. Apa JK? Paip pun. Putih tak beli. Pala paip. Kita lah pergi beli pun. Masjid ni hak kita bersama. Hak mana kita tengok, buat. Mana ni? Kita bincang dengan AJK, kata boleh tak? Kita cadang mengenai. Elok? Buat. Buat. Apa yang kita boleh buat? Buat. Di Masjid Tuan Husin, bagus. Kita ada satu perkara. Apa dia? Pi ikut tempat wuduk, nak pi ke tandas tu. Dia buat tempat minum. Kopi, segala kopi dah. Orang siapa dia nak minum, minum. Buh gula, kopi minum, kopi ni. Ada belakang. Bagus lah. Tapi jangan buat pot sembang lah. Minum-minum. Jangan duduk sembang di situ. Yang tak bagusnya buat tempat isap okok tu tak bagus lah. Tapi tak ada lagi lah. Takat-takat lah ni. Jangan buat lah hak tu. Hak tu dia tanggung sendiri. Jangan buat ruang isap okok. Jangan tak usah buat. Tu lawak je. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wa huma min azamin ni'am. Wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nak puji satu lagi, tak ada masjid lain buat macam ni. Ada muka surat. Ada rekod. Tarikh ni, berhenti muka surat ni. Hak ni Masjid Badar ni. Tahniah. Moga diteruskan kebajikan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.